Gulai 9 untuk Abah. Aku masih ingat malam itu kami berkumpul anak beranak. Along ada, Amah juga turut pulang. Acik dan juga aku tidak ketinggalan melengkapkan malam yang indah itu. Malam itu, Emak memasak juadah istimewa daripada biasa. Gulai ikan 9 kegemaran Abah menjadi menu utama. Sambal udang campur petai, sayur keladi, gulai ayam kampung dan ikan terubuk dicair asam yang paling sedap disediakan Emak sejak dahulu lagi. 3 kali Abah menambah malam itu. Kami keheranan dengan selera Abah yang tiba-tiba berganda itu. Aku yang tidak menjamah ikan sungai dipaksa oleh Abah supaya merasanya walaupun sedikit. Sedap pujuknya, apalagi kalau Emak yang memasak. Malam itu aku kira malam keramat apabila Along dan Acik yang bertahun-tahun tidak bertegur sapa menampakkan tanda akan berdamai. Air dicincang tidak akan putus dan biduk berlalu kiamat pasti bertaut. Entah, aku tidak tahu punca persekitaran mereka. Kata Abah, hal orang lelaki. Malam itu, malam kenangan yang akan aku ingat sampai bila-bila. Selepas 3 bulan berlalu, keluarga kami jadi murung kerana dilanda musibah yang paling memedihkan. Ratu hati kami pergi menghadap Ilahi. Aku terasa sepi sejak Emak hilang daripada kami kerana Emak tempat kami bermanja. Rumah itu seakan tidak bermaya. Aku tahu yang paling terasa kehilangan ialah Abah. Selama ini, Emak tempat Abah mengandal kasih. Lenyap sepi hatinya dan Emak teman hidup Abah yang paling setia. Aku cuba menemani Abah, mengisi ruang-ruang sepi yang ditinggalkan oleh Emak itu. Aku tidak menyalahkan Abah yang lain kerana mereka kurang waktu untuk Abah. Kerana masing-masing punya kehidupan sendiri. Aku kira Abah juga mengerti. Begitulah pusingan hidup, kata Abah. Suatu ketika sambil mengusap helai rambutku yang panjang, aku membela rambutku kerana Abah. Anak perempuan manis kalau menyimpan rambut panjang. Tambah Abah lagi. Avira juga akan tinggalkan Abah suatu hari nanti. Bukan meninggalkan Abah, tetapi lelaki itu akan menggantikan tempat Abah. Menjaga dan mengasihi Avira seperti Abah menjaga dan mengasihi. Dengan jawab ke atas Avira akan terlepas. Kasih sayang Abah akan terus menghantar Avira untuk pulang menemani sunyi Abah. Avira janji, Abah. Doktor muda macam Avira tentu sentiasa sibuk. Avira sudah bermohon untuk bertugas di tempat paling hampir dengan kampung kita supaya dekat dengan Abah. Kata aku melenyapkan kebimbangan Abah. Aku tidak pernah menyesal kerana menolak tawaran belajar di luar negara dan memilih universiti tempatan untuk menyambung cita-cita menjadi doktor seperti Along. Aku lebih menyesal kalau meninggalkan Abah dalam kerinduan dan kesepian. Aku kira aku paling rapat dengan Abah. Mungkin kerana aku satu-satunya anak perempuan Abah. Disebabkan Abah juga aku mulai cinta Dr. Lekuman. Bagiku lelaki itu sangat sophisticated. Anak orang berada dan tidak pernah akan mengalah meninggalkan keluarganya untuk mengikut aku tinggal di kampung yang masih tertinggal dan jauh dari hidup yang moden, serta lengkap dengan kemudahan. Tidak mungkin lelaki itu akan bertukar watak hanya kerana cinta terhadap gadis pingitan seperti aku. Aku menolak cintanya dengan 1000 alasan walaupun dia tidak henti-henti mengirimkan aku mawar merah yang harum dan cantik. Aku tidak mahu terlanjur mencintainya walaupun ramai yang beranggapan aku menolak tuah. Hanya gadis yang urat nadinya terputus sahaja yang akan menolak cinta keturunan setapan Dr. Lekuman. Sini teman-teman, biarlah aku tidak akan kempunan. Puncak cinta bukan pada tawaran harta, bukan pada paras rupa, tetapi pada hati dan keserasian dalam ikatan. Aku mengangankan cinta yang akan membawa aku ke syurga. Tunggulah aku menjumpai cinta itu. Hujung minggu itu, Along menelefon aku. Katanya, Abah mintanya mencari ikan 9 untuk dimasak gulai dan meminta semua anaknya pulang. Kata Abah, di kampus sekarang agak susah untuk mencari ikan 9. Abah rindu akan anak cucunya. Abah rindu untuk makan bersama-sama seperti dahulu. Kedengaran suara Along seperti keberatan untuk memenuhi harapan Abah dengan alasan sibuk dengan kerja. Angah pula berada di Miri.
Hujung minggu itu, hanya aku dan Acik serta isterinya yang sedang serap mengandung anak pertama yang pulang. Kami sama-sama memasak gulai ikan sembilan untuk Abah. Mungkin tidak sesedap masakan arwah emak, tetapi aku harap Abah gembira dan kumpulan Abah tertanggal. Sudah menjamah nasi pada malam itu dan melayan kami berbual di anjung, tempat yang selalu menjadi pilihan kami untuk berkumpul. Abah meminta diri untuk masuk tidur. Sebelum itu, banyak cerita yang Abah kongsi bersama kami. Kisah mudanya yang berkelah guru, tetapi sayang, tidak seorang pun anak-anaknya berminat untuk menyambung kerjaya Abah sebagai pendidik. Tetapi Abah tidak kesal. Pelajaran dan ilmu agama sudah ditinggalkan untuk anak-anaknya. Sebelum Abah masuk ke kamar beradunya, Abah sempat melemparkan senyuman untuk kami. Katanya, alangkah indah kalau semua anaknya dapat pulang. Abah juga memuji gulai sembilanku. Katanya, gulai itu menambahkan rindunya kepada emak. Hampir air mataku menitis. Aku melihat Abah syarat dengan kasih sayangnya kepada anak-anak malam itu. Walaupun sesekali dia memandang di kejauhan, mungkin kesal kerana perhimpunan kami malam itu ada kurangnya. Alung dan Angah yang diharapkan dapat bersama-samanya gagal pulang untuk memenuhi permintaan hati seorang tua itu. Dan aku tidak tahu mengapa jiwa seorang anak ini seakan dapat merasakan sesuatu. Hati aku berdebar, tidak sebagaimana selalu ketika Abah memandang aku penuh kasih sebelum masuk tidur. Esoknya, aku menemui jawapan keresahan itu. Ketika aku mengejutkan Abah untuk solat subuh bersama-sama, aku mendapati nafas Abah tidak beralun seperti biasa. Abah telah meninggalkan kami dengan kasih yang terlalu indah. Rupanya, itu pertemuan kami yang terakhir. Pagi itu, Alung dan Angah pulang dengan kekesalan pada wajah mereka kerana gagal menunaikan permintaan daripada seorang Abah yang tercinta.